Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Di dalamnya terkandung bayyinat dan Al-Furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Selamat datang ke Tadabbur Center kepada seluruh tuan-puan yang sudi untuk mengikuti usrah siri yang kedua kitab An-Naba'ul Azim karangan almarhum Dr. Muhammad Abdullah Dras, dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan kupasan buku tersebut dengan bantuan fasilitator yang akan membantu kita lebih faham apakah idea-idea yang cuba disampaikan oleh Dr. Abdullah Dras. Dan insya-Allah ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan antara matlamat Al-Quran diturunkan bukanlah sekadar untuk menjadi petunjuk, tetapi di dalamnya adanya bayinat. Apakah makna bayinat? Al-Quran sendiri mentafsirkan makna bayinat apabila Allah menyebut mengenai tongkat Musa bertukar menjadi ular, itu adalah bayinat. Apabila mayat yang mati dihidupkan oleh Isa bin Maryam dengan izin Allah, itu adalah bayinat. Apabila unta keluar daripada batu, kaum Thamud menyaksikan peristiwa tersebut, itu adalah bayinat. Maka Al-Quran juga adalah bayinat. Al-Quran adalah mukjizat. Sebagaimana mukjizat unta, ular dan juga mayat yang hidup berkata-kata. Jadi apakah makna kemukjizatan Al-Quran? Itulah yang mahu kita kupas pada hari ini pada bahagian yang kedua. InsyaAllah ini bukan forum. Ini adalah perkongsian, pembentangan hasil pembacaan sahabat-sahabat asatizah saya di Tadabbur Center, insya-Allah. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan mulakan perkongsian daripada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Pencetus Ummah Yusuf Arba'in. Kemudian selesai Piu Yusuf, terus kita pergi kepada Al-Fadil Dr. Azrul. Kemudian terus kepada Ustaz Afwan, Ustaz Muhaimin dan Al-Fadil Ustaz Syahmi. Dan mudah-mudahan kita dapat selesaikan sesi ini sebelum jam 2 pagi ya. Sebelum jam 11 suku, ataupun tengoklah kepada tuan-puan yang mahu terus ikuti, teruskan mengikuti kami, insya-Allah. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan Al-Fadil Ustaz Yusuf Arba'in, dan semua panel saya cadangkan 10 minit minimum dan maksimum 15 minit, insya-Allah. Silakan Al-Fadil Ustaz untuk mulakan perkongsian. Al-Fadil Ustaz Piu Yusuf. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih kepada Naqib iaitu Ustaz Syari, kemudian kepada rakan-rakan usrah saya Dr. Azrul, Ustaz Afwan, Ustaz Muhaimin dan Ustaz Syahmi kerana dapat bersama-sama dalam usrah yang mana kita akan menceritakan tentang Al-Quranul Karim. Jadi saya, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Naqib sebentar tadi, bahawa saya akan memberikan ulasan ringkas dalam tempoh 10 atau 15 minit, iaitu sesiapa yang kalau sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, kalau memiliki buku Pengkhabaran Agung, jadi boleh rujuk pada muka surat 34 sehingga muka surat 39. Kalau tiada buku, maka bolehlah dapatkan buku. Jadi senang untuk belajar dalam usrah bersama dengan kami, insya-Allah, yang akan dijadualkan dilakukan pada setiap bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang penonton, rakan-rakan usrah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada muka surat 34 sehingga muka surat 39, pengarang kitab ini beliau menceritakan, beliau memberitahu kepada kita tentang ada dua
poin yang sangat penting, ada dua isi utama yang sangat penting untuk menguatkan hujah bahawa Al-Quranul Karim ini ianya memang benar-benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hujah yang pertama ataupun isi penting yang pertama seperti mana yang diulas oleh pengarang kitab tersebut adalah yang pertama, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang rasul yang ummi. Ummi ini bermakna tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis mengikut kepada makna yang biasa diulas. Perkara yang kedua, penulis kitab telah pun menyebutkan bahawa untuk menyatakan Quran ini ia benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata bahawa cuba lihat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ataupun ditulis, dia kata Amba'ul Madhi, dia kata berita-berita yang lalu, ataupun dalam bahasa Al-Quran Allah ada menyebutkan tentang Amba'ul Ghaib, iaitu berita-berita ghaib. Maknanya dua poin ini, yang pertama Rasulullah itu seorang yang ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Yang poin yang kedua adalah kisah-kisah ataupun cerita-cerita gaib yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu sudah pun menunjukkan bahawa Al-Quran ini tidak direka, tidak dibuat, tidak ditulis, ataupun ini datangnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dua isi penting itu saya akan buat sedikit ulasan ringkas, tak lama insya-Allah. Yang pertama berkenaan dengan sifat ummi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab yang ditulis oleh penulis kitab, beliau tidak memberikan definisi yang panjang tentang apa maksud ummi, dan beliau sendiri tidak mendatangkan mana-mana ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menyebut tentang istilah ummi. Jadi saya tambah sedikit maklumat, mungkin tuan-tuan dan puan boleh catat, rakan usrah saya pun mungkin boleh buat sesuatu catatan. Kalau kita rujuk Al-Quranul Karim, perkataan ummi ini dalam Al-Quran ada, dikatakan oleh para ulama, ada 6 tempat. Tidak lebih daripada itu, ada 6 tempat. Daripada 6 tempat itu, jika kita bahagikan dia kepada penggunaan yang mufrad dan penggunaan yang jamak, maka kita boleh bagi pada 2. Maknanya dalam Al-Quran kita akan jumpa Allah menggunakan perkataan al-ummi, yang kedua Allah menggunakan perkataan ummiyun ataupun al-ummiyin. Kedua-duanya merujuk kepada istilah ummi. Namun begitu, walaupun ada 6 tempat di dalam Al-Quran, hanya 2 tempat sahaja yang ia merujuk kepada sifat ataupun karakter yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan 2 tempat itu. Yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat nombor 157. Yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 158. Kedua-dua ayat tersebut dalam satu surah yang sama, ia merujuk kepada sifat ummi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala 4 tempat yang lain, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 78, surah Al-Imran ayat nombor 20, kemudian surah Al-Imran ayat nombor 75, dan surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Keempat-empat tempat itu dia tidak merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu dia duduk pada perbahasan, pada cerita tentang ummi. Jadi daripada perkataan ummi ni sebenarnya, kalau kita nak tahu ummi, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahawa Nabi tidak boleh menulis, Nabi juga dia tidak boleh membaca. Sebab pada zaman Nabi kan dia dapat wahyu umur 40 tahun. Jadi sepanjang dia hidup sampai umur 40 tahun tu, orang Arab musyrikin dia tahu Muhammad buat apa, Muhammad tinggal kat mana, apa aktiviti Muhammad ni. Jadi mereka sendiri tahu bahawa Muhammad tidak pernah belajar pun untuk membaca, ataupun Nabi SAW ini dia menulis. Maka mustahil Al-Quran itu datangnya daripada Nabi SAW. Maka saya kemukakan ada ayat yang dinyatakan oleh penulis kitab itu, ayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW dia memang tidak pernah membaca apa-apa pun sebelum diturunkan Quran, dan juga Nabi SAW tidak pernah menulis dengan tangan kanannya sebelumlah Allah menurunkan Al-Quranul Karim.
Maka bukti dan dalilnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang Allah rahmati sekalian, bolehlah rujuk dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-48. Surah Al-Ankabut ayat nombor 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Okay, itu surah Al-Ankabut ayat nombor 48. Ada satu ayat lagi yang boleh menguatkan hujah bahawa Nabi SAW dia duduk dengan orang Arab musyrikin. Arab musyrikin tahu Nabi ni tak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat contohnya dalam surah Yunus, iaitu surah yang ke-10. Lihat kepada ayat yang ke-16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Itu adalah ayat, dua ayat yang merujukkan bahawa Nabi SAW hidup pada di zaman orang musyrikin, yang Nabi sendiri mengatakan bahawa dia tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, dan Nabi hidup di kalangan mereka. Last sekali dalam ayat itu Allah SWT mengatakan, mengapa kamu tidak memikirkan? Baik, itu adalah beberapa contoh ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini adalah seorang Rasul yang ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Yang kedua, iaitu perkara yang saya sebutkan tadi yang ditulis oleh penulis kitab di dalam bukunya itu. Yang kedua, beliau mengatakan, bukti yang kedua, dia kata, cuba kita perhatikan, kita fahamkan amba'ul madhi. Contohnya berita-berita ghaib. Okey, beliau penulis kitab telah berkongsi kepada kita semua ada beberapa contoh kisah-kisah terdahululah. Okey, contohnya kisah Maryam, kisah Nabi Allah Yusuf, kisah Nabi Allah Musa. Kalaulah Quran itu dibuat oleh Nabi, takkanlah Nabi hidup zaman Nabi Allah Yusuf. Sedangkan ahlul kitab di zaman dulu telah viral. Cerita pasal Maryam telah viral, cerita pasal Nabi Allah Yusuf telah viral, cerita tentang Ashabul Kahfi telah pun viral. Kalaulah Quran tu Nabi buat, macam mana kisah tu boleh datang? Kisah tu boleh muncul di dalam Al-Quranul Karim. Maka itulah yang cuba diberikan hujah oleh penulis kitab untuk mengatakan bahawa Quran itu bukannya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa ayat yang boleh saya kongsikan untuk sebagai panduan. Kalau kita ada Quran, kita boleh buka, kita boleh baca, tengok terjemahannya. Contohnya saya bawa dua contoh saja kerana dijimatkan masa, kerana rakan usrah saya ni mereka dah tak sabar-sabar ingin menyampaikan maklumat-maklumat. Dah ada jeling mata dah kat saya. Jadi insya-Allah sabar insya-Allah sampai kepada pusingannya tu. Sebab tu jangan bagi saya nombor satu. Memang nak cakap panjang je. Banyak ni macam nak periksa pula. Banyak dia punya ayat Quran yang kita nak bacakan. Namun begitu tak apa, saya ringkaskan. Baik, contohnya tuan-tuan boleh rujuk kisah Maryam dalam surah Al-Imran ayat nombor 44. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yusuf ayat nombor 102. Tuan-tuan juga boleh rujuk dalam surah Hud ayat nombor 49. Ketiga-tiga surah yang saya sebutkan tadi ni sebenarnya Allah ada menggunakan perkataan min amba'il ghaib. Amba'il ghaib iaitu berita ghaib. Contoh kisah Maryam Allah menyebutkan bahawa dalam surah Al-Imran ayat nombor 44 tu, zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun. Okey, sebagai contoh mudah aja. Pasal saya masa dah tak banyak, sepatutnya bagilah 1 jam ke. Okey, 10 hingga 15 minit ni tak apa, bersyukur dengan apa yang ada. Dengan kadar yang ada. Okey, maksud ayat ni Allah kata apa? Itulah sebahagian daripada berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal kau tak pernah pun bersama dengan mereka ketika mana mereka mencapakkan kolam. Kolam ni jangan faham kolam parit tu. Kolam ni maksudnya waktu mereka nak mengundi bahawa Maryam ni betul ke dia ni betul ataupun dia salah. Allah mengatakan, Muhammad, engkau dulu tak pernah pun duduk menyaksikan peristiwa itu. Dan Allah mengatakan juga, dan engkau juga tidak pernah bersama mereka ketika mereka itu bergaduh bertengkar tentang kisah Maryam.
Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang Allah rahmati sekalian, membuktikan kepada kita semua bahawa Al-Quran ini ia bukannya datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ditulis oleh Nabi, bukanlah kisah-kisah dongeng, namun ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua isi penting ini dapat memberikan maklumat-maklumat untuk kita menambahkan rasa iman kita kepada Al-Quranul Karim. Itu saja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bebanan yang berat ya untuk meringkaskan ucapan. Namun itulah Piyu Yusof yang sudah dilatih, dan terima kasih Ustaz atas kerjasama untuk menepati masa tepat sekali Ustaz mendarat. Dan kepada sidang penonton, sekiranya ada soalan, ajukan di ruangan komen. Soalan-soalan yang boleh menyebabkan anda tidak tidur lena malam ini, maka ajukanlah. Kalau ada kemampuan kami akan jawab insya-Allah. Terus kepada Dr. Azrul untuk poin yang seterusnya. Silakan Ustaz. Sila Doktor. Semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati sahabat saya Ustaz Syahri, rakan-rakan panel usrah kita pada hari ini, kita berbincang kita, sebab saya duduk sebelah Pius ni rasa macam forum perdana. Dalam usrah kita berbincang, kita membincangkan sesuatu isu itu. Kalau ada penambahan kita tambah, kalau ada teguran ataupun ada kesilapan kita tegur. Itu namanya usrah. Okay. Jadi saya agak cemburu sebenarnya apabila moderator hanya sekadar memperkenalkan ahli usrah yang lain, jadi agak tidak adil di situ. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh Piyu Yusof apabila dia berbicara tentang Anba'ul Madi, saya nak berbicara pada muka surat 40 sehingga muka surat 46. Okey, 40 hingga muka surat 46. Kali ini kita akan berbicara pula tentang Anba'ul Mustaqbal. Tadi kita kata tentang Anba'ul Madi, sekarang kita nak berbicara tentang Anba'ul Mustaqbal. Tadi tuduhan mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mencipta Al-Quran, bahawa Al-Quran ini bukannya kalam Allah tetapi kalam daripada Nabi Muhammad SAW. Ini antara tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi SAW. Jadi Piyu Yusof telah menjawab sedikit sebanyak tentang perihal Anba' Al-Madi. Jadi saya nak berbicara sedikit sebanyak tentang Anba'ul Mustaqbal, sebab di dalam Al-Quran tidak sekadar berbincang tentang perkara-perkara yang melibatkan fizikal. Al-Quran juga berbicara tentang perkara-perkara ghaib. Contoh, syurga, bagaimana nikmat-nikmat dalam syurga, neraka, bagaimana sesaan-sesaan dalam neraka. Jadi keadaan ini jika difikirkan dengan akal yang waras, kan, kalau kita nak bayangkan syurga, cuba kita bayangkan syurga sekarang. Apa yang kita nampak sekarang? Okey, apa yang kita nampak itu bukanlah syurga yang sebenar, sebab akal tidak dapat menjangkau keadaan syurga, keadaan neraka, yakni keadaan di alam ghaib. Jadi bagaimana Nabi SAW yang merupakan seorang manusia boleh menyebutkan perkara-perkara tersebut tanpa bimbingan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti ada satu kuasa yang bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa syurga itu sifatnya begitu begini, neraka itu sifatnya begitu dan juga begini. Jadi ini merupakan perbincangan yang kita nak bincangkan tentang apa yang disebutkan sebagai Anba' al-Mustaqbal, dan kita khususkan kepada perkara-perkara yang ghaib. Baik, sebagai manusia biasa, apabila kita nak buat prediction sesuatu yang berlaku pada masa akan datang, pasti kita akan merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang lepas. Contoh, masa kita periksa SPM dulu kan, biasa SPM dulu kan. Alhamdulillah semua ni sini cemerlang lah, alhamdulillah. Macam mana kita buat prediction bila kita belajar begini hasilnya begitu?
Contoh, kita kata bangun pagi, lepas subuh kita baca 2 jam, lepas itu lepas kita tidur semula, kemudian bangun semula, kita study lagi, kemudian pada waktu malam kita study lagi. Contohnya satu hari lebih kurang 10 jam kita belajar. Jadi kita predict, bila 10 jam belajar hasilnya begitu. Jadi kita membuat prediction berdasarkan pengalaman yang lalu. Itu adalah manusia. Itu adalah manusia. Prediction berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas. Tetapi Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggambarkan sesuatu pada alam yang gaib tentang masa hadapan, sedangkan akal kita tidak dapat menjangkaunya. Sebab itu dalam kitab ini Syekh Muhammad Dras menyebutkan terdapat 2 golongan yang berbicara tentang isu ini, iaitu isu anba'ul mustaqbal. Satu golongan, kata Syekh, mereka ni adalah jenis yang buta tuli, main cakap je dan dia tak kisah orang cakap betul ke salah. Jenis orang yang jahil, kata Syekh, minal juhala. Mereka ini berbicara dengan hawa nafsu, mengatakan maksudnya aku boleh tahu perkara itu dan ini pada masa akan datang, dan bahkan ada yang mendakwa mereka adalah Nabi. Jadi mereka mendakwa Nabi, jadi kononnya boleh meramal masa hadapan. Ini golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua, iaitu golongan yang disebutkan sebagai Al-Anbiya, para Nabi. Sebab itu kita boleh kaitlah dengan surah Al-Fatihah, bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Golongan yang pertama adalah berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala golongan yang kedua merupakan golongan yang tidak berpijak di atas landasan yang disebutkan sebagai as-sirat al-mustaqim. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian memberikan contoh tentang apa yang saya bicarakan ini, tentang anba'ul mustaqbal. Saya ambil 2 ayat. Yang pertama, tuan-tuan boleh buka surah Ar-Ra'd ayat 17. Yang keduanya surah Al-Hijr ayat 9. Pada surah Ar-Ra'd, poin utamanya berbicara tentang Islam akan terus kekal abadi. Ia merujuk kepada sesuatu yang berlaku pada masa akan datang. Yang keduanya adalah Al-Quran merupakan satu kitab yang akan dijamin dan akan dipelihara oleh Allah SWT daripada penyelewangan. Ini 2 perkara utama yang disebutkan dalam 2 ayat ini. Jadi di sini kalau kita melihat, kedua-dua ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Jadi ayat Makkiyah, bila Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Islam merupakan agama yang kekal abadi, Al-Quran akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala ketika berada di Mekah. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan juga para sahabat? Rasulullah ditentang, Rasulullah dituduh sebagai ahli sihir, dituduh sebagai gila. Rasulullah SAW dihina. Rasulullah pernah ada percubaan untuk dibunuh. Maka ini, jika kita lah sebagai manusia, bagaimana kita nak janji dekat orang lain bahawa Islam itu akan terus berkembang, padahal pada ketika itu Islam berada satu keadaan yang sangat-sangat getir, seolah mungkin Islam tidak akan berkembang. Bagaimana nak jamin itu? Kan? Dan apabila Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah, adakah orang Quraisy terima? Tidak terima. Kebanyakan mereka tidak terima. Mereka tolak Al-Quran. Jadi macam mana nak jaga Al-Quran itu daripada diseleweng? Sebab itu Syekh Dras menyebutkan kepada kita bahawa panduan utamanya adalah kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada pengalaman. Seperti mana kita buat prediction, kita berdasarkan kepada pengalaman. Jadi manusia biasa buat prediction berdasarkan pengalaman, tapi apabila melibatkan suatu perkara yang kita namakan sebagai anba'ul mustaqbal, maka bantuan bimbingan wahyu amat-amat diperlukan. Bagaimana kita lihat dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath,
kemenangan akan datang. Sedangkan ini merupakan satu amba'ul mustaqbal, masih belum berlaku. Macam mana kita nak jamin bila disebut Rasulullah SAW menyebutkan ayat ni kepada para sahabat, nak jamin bahawa betul-betul umat Islam akan masuk ke dalam kota Mekah dan membuka kota Mekah. Ini merupakan amba'ul mustaqbal. Sebab itulah iman itu adalah sangat-sangat penting. Tanpa iman pasti kita akan rebah. Sebab itu kesimpulannya, Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran adalah kitabul hidayah yang akan memandu kita untuk menggapai perkara-perkara yang gaib. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan perkongsian ini sedikit sebanyak membuka ruang kepada kita. P. Yusuf berbicara tentang Anba'ul Madi, dan kali ini saya berbicara tentang Anba'ul Mustaqbal. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa Al-Quran itu merupakan kalam Allah, bukannya ayat-ayat ataupun satu wahyu yang direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada moderator Ustaz Syahri Abdul Rahman, kepada guru-guru saya di sini. Apa yang kita bicarakan pada hari ini, saya menyambung apa yang telah dibawa oleh Dr. Azrul, berbicara tentang apa kaitan, tapi kali ini dia tulis dalam buku Fima Yattasil Bimustaqbalil Mu'minin, apa kaitan Quran ini yang dikatakan Allah yang menciptakan Al-Quran dengan penceritaan apa yang bakal berlaku kepada orang mukmin, iaitu kepada Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, sebelum tu tiba-tiba saya teringat Cadbury. Apa yang tuan-tuan teringat? Cadbury ni apa dia? Coklat. Tapi di satu universiti, University of Birmingham, dia ada satu research center yang nama dia Cadbury Research Center. Dan kalau tuan-tuan ingat, 2 tahun lepas mereka claim telah menjumpai helaian Al-Quran di UK. Apabila dibuat carbon test terhadap Al-Quran, terhadap helaian Al-Quran tersebut adalah helaian surah Taha, telah dibuat carbon test banyak kali buat, dan dia menyatakan bahawa 99% adalah sangat tepat, bahawa tarikh yang telah ditulis adalah bersamaan tarikh di mana Nabi SAW masih ada. Baik, saya pun dah lupa pendetilan orang kata manuskrip tersebut. Cumanya benda tersebut bila saya, bukanlah saya kaji, saya baca semula dekat mana dia orang jumpa. Rupanya dia orang jumpa dekat mana kisah An-Namul Azim ini ditulis, iaitu di Perancis. Rupanya banyak manuskrip yang dijumpai kebanyakan berada di Perancis, dan masih ada lagi orang yang bukan orang, maksudnya center tersebut masih lagi menjual manuskrip tersebut. So kalau ikutkan tugasan orang Islam ni tidak kesudahan sampai hari kiamat. Baik, kembali kepada kita punya tajuk lah. Saja sebab nak ambil masa sikit. Okey, baik. Okey, baik. Poin dia di antara yang kita bincangkan berkenaan dengan masa depan orang mukmin yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakan boleh Nabi sebagai seorang Nabi di kalangan para sahabat dan orang Quraisy sendiri, Nabi ni tidak boleh memberikan jaminan keselamatan kepada para sahabat. Sebagai contoh, kisah yang pertama dia datangkan di sini adalah kisah bagaimana berlaku penghijrahan daripada Mekah ke Madinah. Pada diri sahabat-sahabat memikirkan apa? Oh Allah, legalah, sebab kita terlepas daripada kandang harimau, sebab kita nak pergi ke Madinah lebih selamat. Rupanya tidak. Rupanya firaran minal khawf ila khawfi asyad. Dia kata itu adalah lari daripada perkara yang menakutkan mereka berada di Mekah dan pergi ke tempat yang lagi menakutkan, yang kita sangka selama ni
seronok lah dekat-dekat Madinah. Oh, rupanya di sebalik tu kita melihat daripada geopolitik yang lebih besar. Di Mekah, tekanan yang diberikan kepada Nabi hanya tumpuan kepada domestik sahaja, Mekah saja. Tapi apabila ke Madinah, dia telah menjemput segala macam jenis kita kata tekanan. Bukan tekanan daripada pihak Mekah ke Madinah, tetapi tekanan daripada di sana. Kita kena ingat di sana ada ramai kaum-kaum multiracial yang di antaranya adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi adalah mereka mempunyai link yang sangat banyak. Maka tekanan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat sebenarnya adalah lebih asyad, adalah lebih kuat di Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Nabi SAW. Allah janjikan apa? Allah janjikan dalam surah An-Nur ayat 55, Allah janjikan apa? Apabila pergi kat sana, kamu bukan dikuasai, tetapi kamu yang akan menguasai Madinah. Apabila Allah kata wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat ila akhir ayat, Allah kata ini aku dah janji dah, fi'lul madhi, aku dah janji benda ni pasti berlaku. Dan Nabi, kalaulah Nabi yang mengeluarkan perkataan tersebut adalah mustahil. Nabi sendiri nak memberikan jaminan bahawa kita akan selamat, Nabi tak boleh jamin. Dan ini adalah ayat Allah memberikan jaminan kepada Nabi dan kepada sahabat Nabi SAW bahawa ini akan berlaku. Cumanya syaratnya, apabila Allah Subhanahu taala meletakkan syarat apa? Minkum wa 'amilus salihat. Pastilah syaratnya apa? Syaratnya di kalangan kamu semua, di kalangan sahabat-sahabat semua mestilah bekerja keras untuk mencapai ke arah tujuan tersebut. Baik. Maka kita faham pada sini yang menenangkan Nabi, menenangkan para sahabat bukan hanya datang pada Nabi SAW, tapi sebenarnya datang pada Al-Quran itu sendiri. Dan Nabi sangat confident bila Nabi sebut Al-Quran, Nabi sendiri confident, sahabat-sahabat confident dengan Nabi SAW. Allah kata apa? wala yansurannallaha man yansurhu innallaha laqawiyyun aziz. Kalau kamu menolong agama Allah, pastinya Allah akan menolong kamu. Itu adalah jaminan pertama, kisah yang pertama. Satu lagi adalah kisah yang dibawa di sini dalam tajuk yang sama, kisah masa hadapan orang mukmin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Pada awalnya kita tahu Nabi dihalang untuk masuk ke Mekah. Dihalang untuk masuk ke Mekah sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan kita tahu Quraisy meletakkan syarat yang berat sebelah. Syarat di antaranya ialah apa? Di antaranya kalau nak buat comeback masuk ke Mekah semula, mestilah dalam keadaan senjata apa kita kata? Bukan terhunus. Terhunus tu disimpan. Bahasa Melayu saya kurang sikit. So disimpan maksudnya dalam keadaan, sebab apabila melakukan comeback di Mekah adalah tempat yang mana ramai orang yang berseteru dengan Nabi SAW. Nabi sendiri orang Kedah kata seriau. Seriau apa dia, Ustaz? Takut, risau. Ish, aku nak alih selamat ke tak? Dah lah nak pergi tu rasa tak selamat. Tak boleh buat senjata pula, disimpan pula senjata. Dan kita tahu Arab Quraisy tidak boleh dipercayai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan dalam bentuk, kita tahu sebelum tu ayat yang turun kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mimpi. Dan Allah menekankan, Allah kata laqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqq. Apa yang Nabi mimpi itu akan dibuka. Inna fatahna laka fatahan mubina adalah benda yang realiti, yang belum terjadi pasti terjadi. Dan pasti terjadi itu bukan jaminan pada Nabi, tetapi adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. So dua kisah ini saya pun bila baca kitab Muhammad Abdullah Daras ni, kita tak terfikir bagaimana dia boleh berfikir macam tu. So kenalah dengan nama dia An-Nabaul Azim. Saya rasa kan Syekh ni genius lah. Dia berfikir benda yang di luar kotak pemikiran kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke terus kembalikan.
Mungkin ada yang ini kali pertama ya mengikuti usrah ini dan mungkin tidak pernah mengetahui atas sebab apa penulis ini menulis An-Naba'ul Azim. Jadi soalan ini saya ajukan kepada kalau tidak keberatan Ustaz, apa di belakang tabir yang menyebabkan penulis buku ini menulis An-Naba'ul Azim? Mengapa judulnya begitu? Adakah beliau diserang oleh orientalis atau apa sebenarnya motif penulisan buku ini? Macam Wani pula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi para dakatir hasatillah yang dirahmati oleh Allah, hari ini terkejut sikit, ada soalan yang tak ada dalam ada soalan yang tidak ada dalam perancangan. Jadi Anba'ul Mustaqbal. Baik, secara ringkasnya buku ni sebenarnya ditulis untuk menyatakan bahawa Al-Quran itu bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila golongan musyrikin ataupun golongan kufar ataupun golongan kita panggil Sabah yang suka mengkritik Al-Quran ini menimbulkan keraguan bahawa ini adalah ahli sihir, Nabi adalah ahli sihir, ini bukan kalam Allah, ada ta'arud, ada percanggahan dalam nahwu dan sebagainya, maka kitab ini ditulis untuk mengatakan bahawa Al-Quran ini tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara Syekh Muhammad Allah Daras mendatangkan kepada kita tentang bukti-bukti dan hujah-hujah yang kukuh yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam Rasulullah. Baik, itu jawapan yang tidak ada dalam perancangan. Baik. Baik, untuk bahagian saya tadi, saya juga akan membicarakan berkenaan dengan tak ada slide. Juga akan membicarakan berkenaan dengan Anba' al-Mustaqbal. Anba' al-Mustaqbal, iaitu bila Syekh membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang madi yang telah pun berlaku, kemudian Syekh mendatangkan peristiwa-peristiwa yang masa depan yang sepatutnya manusia ni tak tahu peristiwa masa depan tu, tapi Al-Quran buktikan masa depan ni akan berlaku sekian dan memang betul berlaku. Itu juga adalah bukti bahawa itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam Nabi. Sebab Nabi SAW sendiri tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Baik, antara ayat yang membicarakan tentang perkara ni adalah ayat yang kita tahu sebagai Al-I'jaz At-Tarikhi ataupun Al-I'jaz Al-Ghaibi Al-Mustaqbal, kan? Iaitu ayat surah Ar-Rum, kan? Allah sebut Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'in sinin. Ada beberapa peristiwa mustaqbal, peristiwa masa depan yang Allah isyaratkan dalam ayat ni. Yang pertama adalah ghulibatir Rum. Sebab Rum dahulu kalah dengan Parsi. Bila Rum kalah dengan Parsi, kerajaan Rum tu jadi lemah. Jadi kalau Parsi akan bergaduh dengan Rom, akan berperang dengan Rom, kemungkinan besar Rom akan kalah lagi. Tapi Allah sebut ghulibatir Rum, Rom akan menang. Jadi siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian itu yang pertama. Yang kemudian fi annal ardu wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'in sinin. Fi bid'in sinin, perkataan bid'in itu adalah isyarat dalam bahasa Arab 10 tahun dan ke bawah, kan? Jadi itu juga menunjukkan bahawa Rom akan menang dalam tempoh yang singkat, 10 tahun dan ke bawah. Jadi pada waktu tu siapa dia yang tahu? Tak ada orang tahu. Jadi itu isyarat yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tuan-tuan. Bukti tuan-tuan situ. Buktinya Rom selepas ayat ni diturunkan kurang daripada 10 tahun, sebahagian mu'arrikh, sebahagian ahli sejarah mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, Rom menang kepada Farsi. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah 8 tahun dulu, 9 tahun dulu memang betul-betul berlaku secara praktiknya dalam apa inilah dalam sejarah kita, dalam dunia kita ni. Kemudian lebih daripada itu, Allah datangkan pula ayat wa yauma idzin
yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi sebab apa? Sebab selepas Allah mengatakan bahawa Rom akan menang, kemudian dalam tempoh yang singkat tiba-tiba Allah kata orang mukmin ni akan seronok dengan kemenangan dengan kemenangan tersebut. Wa yauma idzin, pada hari itu orang mukmin akan seronok. Saya tengok beberapa tafsir, sebahagian menyebut sebab seronok itu adalah sebab ahli kitab menang. Rom ni ahli kitab, Parsi ni bukan ahli kitab. Jadi orang mukmin ni seronok sebab ahli kitab menang. Sebahagian. Tapi Syekh mendatangkan hujah yang lebih konkret, yang lebih detail, yang lebih memuaskan hati. Kata Syekh, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari tersebut orang mukmin akan menang. Sebab apa? Sebab dalam tempoh yang singkat pada waktu itu juga adalah orang mukmin menang melawan musyrikin di dalam perang Badar Kubra. Jadi dengan sebab itu kisah dalam Al-Quran ataupun hujah yang didatangkan oleh Syekh adalah hujah yang konkret, dan apa yang disebut oleh Allah SWT tentang masa depan adalah satu yang benar, dan ini adalah penafian bahawa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW, bahkan dia adalah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa lagi ke? Ada lagi? Ada special sikit. Ada Sebab kena tengok soalan ni. Ada satu lagi ayat yang menarik juga untuk dibincangkan, iaitu pada golongan ahli Mekah dulu ni, mereka ni apabila memungkiri Rasulullah SAW, sehingga satu hari Nabi SAW berdoa kepada mereka, kasini Yusuf. Nabi SAW doa supaya kemarau kan. Kemudian Allah kata apa? Allah kata fartaqib yauma ta'tis sama'u bidkhanin mubin yaghshan nasu hadza 'adzabun alim. Kemudian datanglah kemarau, sehinggalah golongan kafir ni, golongan waktu Quraisy pada waktu zaman tu terpaksa makan tulang. Dan wa hatta ja'ala ar-rajul yanzur ila as-sama' fa yara ma bainahu wa bainaha ka hay'atid dukhan min al-juh. Dia tengok langit tu seolah-olah gelap. Sebab apa? Sebab kemarau. Dia ni kelaparan sangat. Jadi dia tengok langit, sekalipun langit tu cerah elok, dia tengok nampak gelap. Sebab apa? Sebab lapang. Sebab lapang. Jadi golongan Quraisy ni datang kepada Rasulullah SAW, minta Rasulullah untuk kurangkan azab. Minta ke Allah, wahai Rasulullah, kurangkanlah azab kami, tak larat dah ni. Kami dah kena siksa teruk. Allah kata apa? Inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Allah kata apa? Sesungguhnya kami akan kurangkan azab, tetapi kamu selepas kami kurangkan azab akan kembali dusta kepada Rasulullah, akan kembali melakukan kemungkaran kepada Allah. Pada waktu itu kami akan lenyapkan kamu dengan azab yang lebih teruk. Dan betul, memang Allah Ta'ala kurangkan azab, kemudian mereka kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah, kembali memungkiri janji Allah, kembali ingkar kepada Nabi, lawan Nabi. Kemudian Allah kata, kemudian yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun, pada waktu itu selepas yang kali kedua ni akan berlaku azab yang paling besar, ataupun ujian yang lebih besar, iaitu apa? Iaitu mereka kalah dalam perang Badar, dan kemenangan Allah bagi kepada kaum muslimin. Itu yang disebut oleh Syekh dalam kitab ni. Jadi kitab ni sangat bagus diterjemahkan lah. Selalunya Ustaz Abdul Kiat kata, selalunya orang Indonesia yang laju dalam terjemah ni. Tapi kitab ni, buku ni, kita orang Malaysia menang. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Susah nak pakai pula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Kita berada di fasa terakhir, iaitu di fasa penelitian yang pertama yang dibangkitkan, adakah Quran ini ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok pada muka surat yang akhir-akhir pada terjemahan 60 hingga 64 ini, kita akan tengok dia sedang merumuskan apa yang pernah disebutkan tadi oleh P. Yusuf dan juga disebutkan oleh Dr. Azrul, Ustaz Afwan, Ustaz Muhaimin, dan inilah konklusi dia pada 60 hingga 64.
Sebab itulah dimulakan dengan Allah SWT memberitahu dekat apa Allah SWT pula beritahu. Penulis kitab memberitahu. Biasa kita bicara pasal Quran. Ya dia Allah, dia sedang meresap ke sini sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita perasan, dalam penulis menggambarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran berentasi dan merempuh masa. Maknanya Allah tidak pernah terikat dengan masa, bahkan Allah pencipta masa. Maknanya yang segala anba'ul madhi, anba'ul mustaqbal dan perkara-perkara yang berlaku pada masa kini telah Allah SWT benarkan. Dan hatta sekalipun kalau kita nak menggunakan fikiran kita manusia untuk menggambarkan kita mampu fikir benda-benda masa akan datang, Allah SWT bagi tahu kalau kita memerah fikiran sekalipun, hatta Nabi memerah fikiran, memerah akal untuk menggunakan akal semata-mata, ada dua possibility. Yang pertama adalah barangkali dia akan tepat, barangkali dia akan silap. Dan Allah previewkan dan penulis menggambarkan ada beberapa dalil yang Nabi bila mana gunakan akal fikiran, ada kali tepat, ada kali dia silap. Okay. Dan itulah digambarkan. Dan menariknya, penulis dia meletakkan pada akhir-akhir penelitian pertama ini adalah dia bawa balik persoalan Nabi Yusuf tadi. Bila mana kamu tengok amba'ul madhi, amba'ul mustaqbal, sekarang dia tanya balik dekat penutup ni, dia kata sekarang tanya pada diri sendiri, adakah tepat kamu nak mengatakan Nabi yang ummi, yang kita ikut terjemahan yang umum itu, Nabi yang ummi mampu berfikir untuk membenarkan amba'ul madhi, amba'ul mustaqbal? Mana mungkin manusia biasa mampu untuk menterjemah segala benda ni, mampu untuk menyampaikan segala benda ni. Dan ada 3 dalil disampaikan oleh penulis ini, dan saya ambil 2 saja sebab yang ketiga tu panjang, barangkali tak sempat 10 minit. Okay, kita ambil 2 saja. Yang pertama, peristiwa yang mana Yaqub AS memberikan 2 ramalan. Yang pertama adalah peristiwa dalam surah Yusuf, kedua-duanya. Kebetulan P. Yusuf di sini, kan? Surah Yusuf menceritakan di awal surah Yusuf bila mana anak kepada Yaqub AS bawa balik dengan jubah Yusuf. Maka telahan daripada seorang bapa kepada anaknya, Yaqub kepada anaknya, kamu sedang merencanakan perancangan jahat. Maknanya ini adalah telahan menggunakan akal fikiran Yaqub. Okay? Bila Yaqub dapat tengok komis suhu yang berdarah, iaitu jubah yang berdarah, maka telahannya adalah dia tak percaya kepada peristiwa ataupun perihal berita yang Yusuf telah mati, Yusuf telah terbunuh. Maka telahan akalnya tepat ketika itu. So ini situasi pertama. Barangkali bila mana seorang Nabi sekalipun menggunakan akal, ada kalinya tepat. Tapi dalam surah yang sama, menariknya, di hujung-hujung ayat ke-83 yang kita baca fasabrun jamil tu, apakah peristiwanya? Dia menelah anaknya mencuri, anak bongsunya. Tapi telahannya silap. Nampak? Menggunakan akalnya di awal tu betul. Bila mana dia menjangkakan, bila bawa balik jubah yang berdarah itu, dia katakan anak aku tak mati lagi. Walaupun anak-anak mengatakan adiknya dah mati. Tapi di akhir surah Yusuf, di penghujung surah Yusuf, menggambarkan perkara yang sama, tapi telahan Yaqub silap. Saya kata Yaqub silap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa dalam surah Al-Kahfi, yang mana Musa AS. Musa AS apa benda yang berlaku? Ikut telahannya, dia mampu insya-Allah sabira. Tengok, telahannya yang pertama insya-Allah sabira. So apa yang kaitan kat hujung ni? Allah membangkitkan tentang keterbatasan pengetahuan manusia, yang selama ini kita duk membanggakan kita dah baca banyak benda dan mampu untuk meramalkan banyak benda, mampu untuk menentukan banyak benda. Tapi Allah kata hatta sehebat-hebat dan secerdik-cerdik Nabi pun, yang bukan macam manusia biasa, kita kena akui yang menurunkan Quran ini maha cerdik, maha bijaksana. Tapi melantik seorang Rasul di muka bumi ini pun, Allah memilih orang yang ada kualiti tersendiri. Antaranya mereka mempunyai kecerdikan juga. Muhammad walaupun ummi ikut telahan kita pada hari ini, tapi Muhammad ada hikmah dia sendiri, ada kecerdikannya tersendiri. Sebab itu dia mampu menyampaikan wal Quranil Hakim, nilainya Quran ini Al-Hakim. Maka kita tengok pada Musa AS, telahannya insya-Allah sabir. Tapi bila kita berjalan mengembara pada babak itu, apa yang berlaku? Bila mana dia berjumpa dengan Khidir bawa 3 modul. Tapi menariknya, cantik dalam penulis ini, dia tidak mengatakan Musa tak sabar. Saya suka apa benda yang dia katakan dalam kitab ini. Dia tidak meng-highlight kepada Musa ni tak bersabar. Tapi diikut apa Quran sebut, lan tastati'a. Dia kata Musa tidak mampu menepati piawai yang sabar yang betul. Faham tak? Dia ada beza antara kita kata tak sabar dengan tidak menepati piawai yang sabar yang betul. Faham tak? Maksudnya kalau kita tak sabar, dia macam totally macam buruk sangat. Dia tapi ada sabar tu, ikut logiknya lah kan. Kalau dah bocor sampan, kalau tak sabar terjun cari sampan lain lah kan, itu tak sabar. Tapi Musa tak buat macam tu, tinggi-tinggi pun tanya je.
Benchmark tinggi. Nak katanya, kalau kata kesabaran ni taran ni, Musa tak sampai piawaian tu. Bukanlah totally tak sabar, tapi tak sampai. Sebab tu lan tastati'a di sana. Tidak mampu untuk bersabar. Reach kepada dia punya piawaian yang tinggi pada kesabaran itu. So, telahan di awal insya-Allah sabira. Tapi telahannya silap pada 3 modul yang telah dibawa oleh Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak tutup dan penulis menutup pada babak ini dengan satu ayat Quran yang sangat indah. Saya perasan Ustaz Syari pun bila mana kuliah-kuliahnya memulakan dengan ayat ini yang disebut dalam surah An-Nisa ayat ke 82. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajada fihi ikhtilafan katsira. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bila mana Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran, kalaulah Quran ini bukan ciptaan Allah, kalaulah bukan Al-Quran ini datang daripada Allah Azza wa Jal, nescaya lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nescaya dekat dalam Quran ini akan banyak perselisihan, akan banyak penisihan. Tapi bila kita baca Quran, tidak pernah terdapat dan mustahil akan ada perselisihan dalam setiap pengisian-pengisian yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. This is Quran, the amazing Quran, sempurna nuzul Quran ini, alangkah indahnya. Kitab ini kita bangkitkan, kita popularkan dalam kalangan masyarakat, maka kita ada satu kepercayaan yang solid. Bila mana kita nak membenarkan iman, percaya kepada kitab, maka ini adalah kitab yang bagus untuk kita membenarkan iman kita dengan ada satu pengukuhan yang sangat bagus. Ada akar dan anchor yang sangat bagus. So, topik kita lepas ni kita akan bincang banyak lagi penelitian-penelitian yang lain. Sekarang ni kita baru bincang adakah Quran ini ciptaan Muhammad. Banyak lagi kupasan-kupasan pada usrah-usrah akan datang. Berapa kali usrah akan datang? Tak tahulah. Kita kena tengoklah. Kalau kiamat belum berlaku lagi. Wallahu a'lam. Ambaul mustaqbal wallahu a'lam kan. Tapi insya-Allah kan. Insya-Allah. Kita tengok macam mana. Okey, saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih Ustaz. 2 minit, setiap orang 2 minit untuk menutup. Terus conclude ni. Anak conclude terus Oh, tak nak dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita telah mendengar perkongsian hasil pembacaan ta'ammuq setiap panel kepada tulisan penulis kita. Antara perkara yang terpenting saya boleh rumuskan adalah, pertamanya, antara tanda-tanda Al-Quran kalam Allah, bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah adanya surah-surah ataupun ayat-ayat yang anti climax. Maknanya ketika Nabi ditekan di Mekah, ketika Nabi menghadapi suasana yang takkan orang waras boleh berbicara mengenai berita gembira, tiba-tiba Nabi diturunkan wahyu dan Nabi membacakan ayat-ayat mengenai berita gembira. Jadi jelaslah di situ, apabila ayat tidak sesuai dengan tekanan yang berlaku, ayat itu bersifat optimis, tetapi tekanan adalah sebaliknya, maka ia bukanlah rekaan daripada manusia. Ia adalah dalil bahawasanya ia adalah ayat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya kira kita boleh rumuskan begini, untuk mendapat petunjuk dari Al-Quran itu tidaklah, saya kira, susah sangat. Dengan membaca terjemahan, dengan membaca tafsiran, dengan mengaji di Tadabbur Center, insya-Allah kita boleh mendapat petunjuk. Tetapi kalau non-Muslim datang kepada kita, kau buktikan padaku ini adalah kalam Tuhan yang sebenar, entah-entah ia rekaan Muhammad, kat situ kita akan ada masalah. Maka mudah-mudahan kitab ini membantu untuk kita menjawab dengan logik, ya, apa yang mereka timbulkan. Jadi tiada soalan ya daripada tuan-puan, hanya tanda good sahaja ya. Itu menandakan isyarat kepada Tadabbur Center supaya jangan buat usrah di malam hari, kerana nampaknya setara moderator pun mengantuk. Maknanya kita letih malam ni kan. Tetapi alhamdulillah, harapnya pada masa akan datang kita cari waktu yang lebih segar, bugar, seperti 4 pagi, 5 pagi,
untuk usrah ini lebih bertenaga insya-Allah. Tapi terus terang saya sangat menghargai Ustaz Yusof, Ustaz Azrul, Ustaz Afwan, Ustaz Muhaimin, Ustaz Syahmi kerana telah sudi untuk berkongsi hasil daripada pembacaan masing-masing. Tuan-tuan ingat ya, apa yang dikongsikan tidak semanis membaca sendiri karya ini. Apatah lagi Ustaz Yusof membaca naskah asal dalam bahasa Arab, Al-Fadil, Ustaz Azrul, Ustaz semua panel-panel membaca naskah yang asal dalam bahasa Arab. Kerana kemanisan membaca sendiri nas yang telah ditulis oleh almarhum. Jadi kita berhenti setakat itu sahaja. Insya-Allah mudah-mudahan di masa akan datang kita bertemu lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi